الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان والإسلام وفضلنا على كثير من عباده الأمم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلا ما شئت سهلا أما بعد Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat umur yang sedikit panjang, kesihatan yang sedikit baik, juga taufik dan hidayah yang dikurniakan oleh Allah untuk kita terus melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangan yang juga telah disyariatkan oleh Allah. Maka bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi rahimahullahu taala alaihi. Nabi bersabda, Nabi cerita kepada kita, iaitu barang siapa yang berusaha dengan bermacam cara apa sekalipun, sama ada dia merangkak, berjalan, melompat, berlari dan bermacam lagi lah, usaha dia untuk hadir ke majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, usaha dia untuk hadir ke nak majlis ilmu, menuntut ilmu di jalan Allah, apatah lagi dengan tidak melayan nafsu-nafsu yang sering berada di sekeliling kita, maka orang ini sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nampak macam mudah, macam pagi ni jugalah. Nah, awal lagi pukul 9, lebih kurang 9:30 pagi. Tapi pagi ni juga ada pasar minggu, ada pasar pagi, nah, di Kerteh. Jadi ada nafsu di kalangan kita barangkali, nak pergi juga pasar ni, tapi tak apalah, alhamdulillah, mari dulu majlis ilmu. Tu dia, itu yang terbaik. Nah, pasar tu pukul 10 lagi pun boleh pergi lagi. Nah, mungkin ada yang takut kehilangan tauke pasar malam, insya-Allah. Nah, tu dia. Maka sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, nak kabarnya keuntungan yang berada di yaumul qiyamah, keuntungan yang berada di pada hari akhirat itu sendiri. Tapi berapa orang di kalangan kita yang mengambil ibrah dan juga pengajaran? Maka tu dikena orang panggil tepuk dada, tanya iman masing-masing. Jangan tanya selera, ikan singgang itu sedap. Tu dia. Maka sebab itulah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul sesuatu kaum, sesuatu masyarakat berada pada baitin min buyutillah,
buyutillah, tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kira lah duduk masjid ke, dah duduk di rumah boleh dapat redha Allah, tak ada masalah, dia ada syarat dia. Duduk di rumah pun boleh dapat redha Allah, tapi nak kena wa mastama'a qaumun, nak kena kumpul. Dan dia buat benda yatluna kitab Allah. Mereka ini membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia kalau orang puang biasa, orang lelaki jarang. Orang puang dia biasa pukul 3 petang hari ni. Nak dia tawah kampung tu, dia tawah kampung ni, dia tawah daerah tu, tawah daerah ni. Nak pergi baca Yasin dia panggil. Nah, tu dia. Nah, biasa dah. Nah, bukan marah, dak gila lah. Comel dah tu. Nah, tu dia. Yatluna kitab Allah. Mereka ini membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum. Dia menderas, yakni ditadabbur, dia kaji Quran itu di kalangan mereka. Mana bukan dia sekadar baca, tapi dia ambil tafsir, baca tafsir juga. Dia ambil ilmu yang ada pada Quran. Sebab kita kadang-kadang, bukan berlaku di sini, barangkali di Mexico ataupun New Zealand, tu dia baca Quran, tapi tidak ambil apa isi yang ada dalam Quran. Sebut kata Bismillahirrahmanirrahim, dalam dia Bismillah, situ Bismillah. Tidak lebih sekadar Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh nak pergi dah sebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dak dah bahaya. Sebab benda tu satu kerugian yang cukup besar. Satu kerugian yang cukup besar. Kalau boleh baca sikit pun sikitlah, tadabbur di kalangan kita. Maka sebab tu kalau baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Allah Ta'ala ni Maha Murah. Murah dia untuk seluruh makhluk. Dan Maha Murah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk yang bernyawa. Tak kira siapa pun dia. Baik dia Muslim ataupun tidak. Baik dia berusia ataupun tidak. Baik dia ada pangkat ataupun tidak. Pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu bila sebut pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak payah pelik kalau seorang yang non-Muslim boleh jadi lebih kaya daripada seorang Muslim. Tak perlu pelik. Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang tidak beriman, seorang yang tidak mengamalkan ajaran Islam, seorang yang mungkin munafik ataupun fasik, tetapi boleh mendapat pangkat dan juga jawatan yang tinggi, sama ada dalam satu-satu jawatan ataupun organisasi. Sebab apa? Kerana mereka ini mendapat Ar-Rahman, pemurahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala penyayang, belas kasihan yang Allah Ta'ala kurnia kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Maka sebab itulah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diberi kepada mereka, yakni orang yang baca Quran kemudian dia tadabbur ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberi kepada dia sakinah, ketenangan dalam hati. Sebab tu kalau baca dalam suratul Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini ciri-ciri mereka yang beriman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita dalam Quran. Kita cuma perlu kaji tu kata. Nabi sebut dah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Sebab tu Nabi SAW sebut sedemikian. Sebab dalam Quran ini banyak benda dah Allah Ta'ala cerita. Innamal mu'minun, sungguhnya mereka yang beriman, alladzina idza dzukirallah,
apabila disebut nama Allah pada dia. Wajilat qulubuhum, maka bergementarlah hatinya, takutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, apabila dibaca ayat Allah kepada dia, zadatuhum imana, keimanan dia kepada Allah bertambah. Maka bertambahlah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya lah, kepada Tuhan mereka lah mereka berserah, bertawakal. Maka ketenangan bagi diri kita, dan ketenangan bagi diri kita kalau kita baca dalam satu ayat surah Taubah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita, firman kepada kita, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun yaqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi'amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita? Qul, katakanlah wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah supaya cerita kepada kita. In kana aba'ukum, sekiranya ibu bapa kamu, mak ayah kita. Mak ayah kita. Dah apa yang jadi ngukit mak ayah, dia ada sebab dia ke depan. Mak ayah ni kalau kita belajar kok mana sekalipun, kita belajar kebiasaan, kita belajar mak ayah ni tak boleh derhaka pada dia. Tidak boleh melawan. Kalau melawan, neraka. Tu dia. Kalau melawan, neraka dia kata. Tu dia. Kalau ada mak ayah jenis pengak lagu tu, kepuk kepala boleh 3 dah. Tu dia. Sebab dia bukan kita suruh korang ajar, tidak. Nak kabarnya kepuk tu tadi biar ada sebab lah. Kalau mak ayah tu jenis dah erti bahasa, tanggungjawab dia kepada anak-anak dia tak buat, tapi nak suruh hormat dia pada dia. Dia tidak pernah ajar kepada anak-anak tu tadi bagaimana untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dia kena ingat, mak ayah ni walaupun apa macam sedak, dia jadi macam bos. Tu dia. Dia beli royak je. Ali pergi beli rokok kedai. Ali pergi beli gula kedai 1 kilo. Tapi tanggungjawab dia bukan sekadar tu. Tanggungjawab dia untuk dia mendidik anak-anak. Tanggungjawab dia untuk dia mendidik generasi dia yang akan datang. Semalam saya duduk sembang, duduk bersahabat 2-3 orang. Duduk bersahabat 2-3 orang. Ada seorang orang tua dah. Dia kata orang zaman ni kurang berkhitan, dia panggil. Bahasa kampung ni orang panggil sunat. Sunat. Bukan masalah orang lelaki ni kata. Masalah orang perempuan. Tu dia. Masalah orang perempuan kurang bersunat. Kita tak boleh kata masalah sunat. Ambil cerita ke dia kata bukan masalah sunat, tapi masalah kesedaran ibu bapa itu sendiri. Sedar dan mak ayah itu tanggungjawab dia yang perlu dia selesaikan. Walaupun perkara itu taklah siapa kalau jatuh dosa besar dan sebagainya mungkin. Sama juga seperti kita kata melaksanakan akikah bagi seorang budak. Melaksanakan akikah bagi seorang anak lelaki 2 bahagian. Bagi seorang anak perempuan 1 bahagian. Disunatkan pada hari yang ke-7. Disunatkan sedemikian pada hari yang ke-7 kelahiran. Dah kalau nak buat lepas pada 7 tahun, dah apa? Tak ada masalah. Yang penting jangan tak buat, itu masalah dia. Yang penting jangan tak buat. Maka kesedaran mak ayah itu sendiri. Maka sebab tu kalau kul in kana aba'ukum, biar mak ayah tahu tanggungjawab.
Pernah diceritakan bagaimana seorang ayah, kita kata contoh, cerita seorang ayah sudahlah. Tu dia. Cerita seorang murid kan panjang pula. Seorang ayah. Seorang ayah ni dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buka buku amalan dia, oh baik ayah ni. Sembahyang 5 waktu tak pernah tinggal berjemaah. Sembahyang sunatnya Masya Allah. Tengok pula bab puasa Masya Allah. Puasa bulan Ramadan lagi. Puasa 6 hari Syawal lagi tambah. Kemudian puasa sunat Isnin Khamis lagi tambah. Alhamdulillah. Tanya pula bab zakat Masya Allah. Zakat dia kena bayar 560,000 satu tahun. Tapi dia bayar 56 juta. Orang minta sedekah dengan dia RM2, dia bagi RM200. Ada tak zaman kita ni? Ada tak jadi lagu tu ni? Kita minta RM2 dengan orang, ada orang bagi 200 kita. Minta RM20, dia bagi 2,000 kita. Sedap dah rasa. Tu dia. Bila khabar baiknya si ayah. Umrah tiap-tiap bulan dia umrah ni. Visa dia lain lah. Malaysia lah ni nak pergi umrah, dia kena 6 bulan sekali saja. Mana setahun 2 kali je boleh pergi. Tak boleh lebih. Baik nak jadi mutawih, mu'alim ke, baik nak jadi orang yang nak pergi Mekah tu sendiri ke, nak jadi peserta yang nak buat umrah, maka kena 6 bulan sekali dah jamalan ni. Tak boleh lebih. Mana kalau setahun boleh pergi 2 kali. Tak boleh dah lah nak panggil haji balik hari. Tu dia tau. Tu dia. Biasalah bahasa budak-budak dulu, dia kata maha nak mapuh ke dah ni. Mau tokai kedah ni nak pergi haji balik hari. Tu dia. Maka nak khabar ceritanya kepada kita. Ayah ni tadi baik tau. Haji boleh pergi 2 tahun sekali pergi haji ni, Masya Allah. Tiap-tiap tahun pergi haji. Allahu Akbar. Maka kalau tengok pada amalan ni, Allah Ta'ala kata syurga. Sila masuk syurga fulan bin fulan. Maka dia pun jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas daripada si ayah, maka belakang dia ada anak. Anak dia pula dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila anak ni kena panggil, maka dibuka buku amalan dia. Allahu Akbar, cukup berat. Semayang dok, peroksa dok. Peroksa, kenal peroksa tu benda. Takut ada hak dok kenal peroksa tu lagu mana. Tu dia. Semayang dok, puasa pun dok, dan zakat pun dok bayar, umrah dan haji jauh sekali. Maksiat tiap-tiap hari berjudinya, minum araknya, perempuannya. Allahu Akbar. Hebat sangat ni. Segala benda yang Allah Ta'ala suruh, dia tak buat langsung. Benda Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, hak tu hak mula-mula sekali dia buat. Tu dia. Maka dalil kena tengok buku catatan ni, dosa je penuh. Dosa je penuh. Maka dia perintahkan bagi dia kepada budak tu tadi untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun kata, budak ni tadi kata, wahai Tuhan yang Maha Adil, hari ini merupakan hari pengadilan bagi seluruh manusia. Maka aku hendak mengemukakan satu tuntutan, dia kata. Ya betul aku tidak semayang, tapi ayahku tidak pernah ajar aku semayang. Ya betul aku tidak puasa kerana ayah aku tidak pernah ajar aku bagaimana untuk puasa. Tidak pernah suruh aku untuk puasa. Ya betul aku tidak bayar zakat, dan aku tidak pernah menerima nafkah untuk membayar zakat dan sebagainya lagi. Ya betul aku melakukan maksiat, tetapi ayah aku tidak pernah melarang, tidak pernah marah aku untuk melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Maka hari ini aku menuntut keadilan ke atas ayah. Maka Allah Ta'ala tanya, hak mana si ayah? Tu baru nak masuk surga ading. Tu ayah saya. Panggil mula, wahai fulan bin fulan, mari sini. Ni betul anakmu? Dia pun tengok atas bawah, ya dah kali kamu. Mana boleh kamu-kamu gitu?
Sungguh sikit. Tu dia pun tengok. Ya, anak saya. Bila dia sebut anak dia, maka mu tahu dah ini amanah daripada Allah. Ini amanah daripada aku. Sebab tu Nabi ajar kepada kita, murru auladakum bis salah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fatribuhu 'alaiha. Disebut juga lagi dalam satu hadis yang lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Nabi SAW bersabda, murru auladakum, perintahkan anak-anak kamu bisalah. Ajar anak-anak, maknanya maksud dengan perintah, biar ajar budak tu tadi dengan sembahyang. Idza balagha 7 sinin, apabila sampai umur dia 7 tahun. Ramai ulama membahaskan dikata 7 tahun hijrah. Tapi takutlah, bimbang, takut orang payah nak kira. Tu dia dah. Takut orang payah nak kira. Payah nak kira tahun hijrah. Tak apalah, tahun Masihi pun ambil lah. Wa idza balagha 10 sinin, bila sampai umur 10 tahun, fatribuhu 'alaiha, kena katok budak tu suruh sembahyang. Bahasa tu dengar macam kasar ni, katok terus budak, bukan suruh katok sapanyeng. Ni gak sebut katok gak lenyek budak tu pergi buat. Tang kayu 1-2 lah, tang belakang tu parok lah. Dia 1 pukulan ataupun 2 pukulan, 3 pukulan, 10 pun baik. Dengan niat untuk mengajar. Bukan niat untuk mendera, bukan niat untuk menyaksa budak. Walaupun dia melakukan suatu kesalahan yang cukup besar sekalipun. Dan tidaklah sampai kesalahan itu tadi, kesalahan bunuh orang. Kesalahan yang besar dengan maksud sekadar mencuri. Memeras ugut orang dan sebagainya. Kena bagi tauladan kepada dia. Kena bagi pengajaran dengan cara memukul. Dan kalau nasihat tak pakai kawan. Tu dia. Sebab tu zaman ni, 2-3 hari ni lah, 2-3 hari, 2-3 bulan, 2-3 minggu ni. Bagaimana kita melihat kerajaan negeri Terengganu menguasakan satu undang-undang dinamakan Undang-Undang Jenayah Syariah. Iaitu berkenaan dengan suatu undang-undang sekiranya seorang perempuan berkelakuan tidak senonoh, berpakaian tidak menutup aurat, seorang lelaki dan juga seorang perempuan berkelakuan tidak senonoh di tempat awam, publik, tu dia, dikenakan denda dan sebagainya. Maka orang pun pusing selalu dah, tak boleh dah lah nak gendong lelaki puang, masya-Allah. Bimbang selalu dah. Kita cukup bimbang dengan fenomena yang berlaku zaman sekarang. Tu dia. Sebab ada dah umur 17 tahun. Tidak segan, tidak malu, tidak ada perasaan langsung. Duduk dekat orang ramai nak peluk, nak bersiung benda itu gini, tak malu. Bahkan bila kita bitok IC dan sebagainya sekalipun, igak dia, muka tak salah. Sadin muka. Molek goreng, kerak muka tu goreng. We makan kucing. Tu dia. Kena faham lah. Sebagaimana apabila dia tu mengaku seorang Muslim, mengaku seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala titah perintah Allah tak boleh nak lari dah. Segala apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala fardukan kepada kita, tak boleh nak lari dah. Sebab tu satu perkara yang cukup suka saya sebut, iaitu tidak diwajibkan kepada kita untuk kita memakai baju, memakai tudung, memakai kain, baik yang di luar maupun yang di dalam. Tidak wajib, Masya Allah. Tak wajib lah ke pakai kain batik ke, tak pakai kain khana, tak wajib. Akan tetapi diwajibkan kepada kita untuk menutup aurat. Diwajibkan kepada kita seorang manusia
baik lelaki maupun perempuan untuk menutup aurat. Kalau orang puan ni pakai plastik sapuh besar. Lepas pada tu tebuk je 2 util lubang. Klik nampak mata je. Berjalan tengah bandar. Menutup aurat kedak lagi. Menutup aurat dah. Alhamdulillah. Tapi orang kata mu gila je lah. Tu. Sebab dia pakai plastik sapuh tutup badan. Nah, adakah kita nak mengiktiraf kecantikannya? Nah, ketaatannya, syariatnya hanya di sisi manusia berbanding ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebab tu qul in kana abaukum wa abnaukum, dan juga anak-anak ada tanggungjawab yang masing-masing. Bagaimana Nabi cerita kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap daripada kelahiran itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik anak itu tadi lahir dalam keadaan pernikahan yang sah, ataupun lahir tanpa pernikahan, hamil luar nikah, anak tidak sah taraf, waktu syubhan dan sebagainya lagi. Tetapi dia tetap, setiap kelahiran itu tadi berada dalam keadaan fitrah. Semula jadi, nak kena beringat. Maknanya dia lahir dalam keadaan baik, Masya Allah. Maka kedua ibu bapanya lah, fa'abawahu. Dia tak boleh nak salah ke orang lain. Tak boleh nak salah ke orang lain. Tak boleh nak salah kesaing dia. Tak boleh nak salah dengan teknologi. Tak boleh nak salah dengan persekitaran. Tak boleh salah dengan sahabat dia. Tak boleh salah dengan cikgu. Mak ayah dulu kena. Lepas pada tu anak. Mak ayah pening, anak pun jadi mabuk. Tu dia. Orang tua-tua panggil dia. Bapa borek anak rintik. Kemudian. Tu dia. Maka sebab tu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu, kedua ibu bapanya lah. Di budak ni fitrah, seolah-olah kalau kita beli dari satu helai kain yang putih. Selai kain putih macam kain kapang tu comel kan. Molek je. Maka kain yang putih tu tadi kalau kita rendang dalam air cor, amda jadi dia. Kalau kita rendang pula masuk dalam taki najis, amda jadi dia. Kalau kain tu kita tepek dengan seluk, amda jadi dia. Kalau kain putih itu tadi, kita cuba lukis dengan cat yang murah harganya, apa yang akan jadi? Kalau kain putih itu tadi kita lukis dengan baik, kita buat dengan comel, pakai cat yang mahal, dengan harga yang mahal, maka apa akan jadi kepada sehelai kain putih yang kita beli mungkin barangkali 10-15 riyal? Oleh kerana apa? Oleh kerana pembentukan peribadi kepada seorang anak. Kalau kita gunakan cat yang mahal tu tadi, daripada harga kainnya 10-15 ringgit, mungkin boleh jadi 10-15 ribu ataupun 10-15 juta. Kenapa? Tekniknya yang betul, catnya yang baik, kualiti yang dijaga. Tapi bagaimana kain yang tadi ada 10-15 riyal harga dia? Kita calikkan dia, sepelek orang panggil. Bubur taik ke? Tak kira lah, tak nanti taik manusia. Bubur taik ayam sudah. Amda harga yang ada pada dia. Jawab dia, mungkin tidak lebih daripada, jadi ngesak kaki. Jadi kaisar, tak lebih daripada tu dah. Nak pakai, cis, bekas taik ayam, busuk, dia kata. Tu dia. Maka itulah anak. Tu dia. Anak tu tadi tanggungjawab daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, saudara mara kita pun ada kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Wa ikhwanukum wa azwajukum, isteri-isteri atau suami-suami kamu. Ini memang connection yang cukup tinggi dah. Suami dan juga isteri. Pernah ditanya kepada saya, Ustaz,
Boleh tak ayah angkat nak jadi wali menikah anak angkat dia? Tu dia. Nah, kalau tuan-tuan dan puan-puan jawablah. Boleh ke tak? Dia ayah angkat, dia nak menikah anak angkat dia. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh? Tak boleh tak? Sudah. Badan dah jadi pening. Jangan pening itu. Tu dia. Dia ayah angkat nak menikah anak angkat dia, boleh, tak ada masalah. Boleh. Dengan syarat ayah angkat dia tu tadi jadi juru nikah. Selain daripada tu tak boleh. Tu dia. Isteri-isteri, isteri-isteri dan suami-suami kamu. Maknanya dia nak jadi wali ni kena bapa kandung, kau mana pun. Ataupun toki kandung sebelah ayah. Ataupun adik-beradik kandung. Ataupun sehingga kepada